أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini kita masih dapat meneruskan program kita live talaqi dan tadabbur, yang mana kita dah langsungkan program ni daripada awal Ramadan hari itu sampailah sekarang ni, yang mana sekarang ni dah 25 Ramadan kan. Jadi 24 Ramadan 24 Ramadan hari ni. Malam 25 Ramadan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana program ni kita baru laksanakan di dalam bulan Ramadan ni, dan kita tengok sambutan yang bagus. Semuanya hasil daripada sokongan warga center kita. Kalau tak ada sokongan warga center ni, program apa pun yang center buat semua takkan jadi. Semuanya adalah daripada sokongan warga center, sokongan tuan-tuan dan perempuan. Tak kira sama ada daripada buah fikiran, sama ada daripada duit wang ringgit, ataupun sama ada daripada menonton. Jadi orang yang join program-program kita, kemudian share pula, dah join kita punya program, kemudian share pula dekat kawan-kawan di Facebook dan sebagainya. Akhirnya program kita mendapat sambutan yang baik. Okey, kita akan baca dari atas balik. Wa in kuntum ala safarin ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Okey, tu lagu Kurdi ya. Lagu Kurdi. Lagu Kurdi ni dia payah buat tapi dia sedap dengar dan lembut. Okey, jadi kita baca sikit makna dia lah. Kita tengok sikit makna apa surah Baqarah ayat lah muka surat lah wa in kuntum. Ni sambung hak cerita kemarin. Kemarin Ustaz Lan cerita tentang hutang, ayat yang paling panjang sekali dalam surah Baqarah. Hutang, macam mana cara-cara nak buat hutang ada syarat-syarat dia. Nak kena buat lagu ni, nak kena cari saksi apa semua, berhutang. Maksudnya nak cerita hutang tu benda hak yang penting yang Islam jaga. Jadi kita ni jangan duk abaikan hutang. Kita berhutang orang, kena anggap benda ni besar. Jangan mudah-mudah nak pergi berhutang orang. Bila dah tak ada jalan keluar sangat baru pergi berhutang. Macam zaman lalu ni kita berada di zaman di mana hutang ni adalah satu benda biasa. Satu benda yang sangat-sangat normal. Kita boleh kata kalau kita buat bancian, kita panggil orang Malaysia ni ramai-ramai kan. Kita panggil, katakan ambil 100 orang ikut dalam kulim ni. Mungkin lah kita boleh kata 80% daripada 100 orang tu semuanya ada hutang. Kalau hak yang pelajar, hutang PTPTN. Hutang hak yang jenis pelajaran. Kalau mai hak yang dah baru nak start kerja apa semua ni, hutang motor, hutang kereta. Mai hak yang 30-an, hutang rumah. Mai hak 40, hutang beli tanah. Tanah ni dan sebagainya. Mai hak 60, hutang buat tahu kan. Main 60 habis kot, selesai kot. Hutang bayar hak ni kot. Hutang bayar benda-benda lain pula. Hutang beli supermarket ke kan. Hutang nak buka bisnes ke. Macam-macam lah, buat loan nak buka bisnes. Jadi hutang ni benda besar yang kita memang terlibat. Semua orang akan terlibat dalam pembelian dia, dalam penggunaan dia. Jadi hak kemarin tu dah cerita syarat-syarat dia. Ni tambah lagi tambah lagi cerita sikit lagi. Wa in kuntum ala safar, sekiranya kamu berada di dalam permusafiran. Ni waktu zaman dulu ni cerita zaman dulu. Bila kita bermusafir ataupun zaman lah ni kita musafir di negara yang kita tak familiar dengan dia. Kita pergi negara luar yang kita tak tahu sistem bank dia macam mana. Kita tak boleh nak cakap bahasa dia dan sebagainya. Kita dalam musafir. Okey. Walam tajidu katiban, kemudian kita tak jumpa orang yang nak menulis hutang kita. Dalam ayat sebelum ni kata wajib wajib kena tulis dalam ayat sebelum ni. Jadi ni ayat yang seterusnya ni dia kata kalau kamu berada dalam musafir pula. Hak tadi kalau tak musafir, ni kalau musafir. Bila musafir tak ada penulis. Walam tajid katiban, tidak ada orang yang nak menulis hutang tu, yang nak merekod hutang. Macam kita ni bank lah, orang di bank. Tak ada orang yang nak menyalin hutang kita tu berapa, nak kira hutang kita tu berapa. Farihanum maqbudah. Allah Ta'ala kata farihanum maqbudah. Maka kena cagar barang. Kena cagar barang. Macam mana tu? Contohlah kita buat perumpamaan yang senang lah bagi faham ni. Okey, kita ni pergi berjalan-jalan 2 orang. Kita dengan kawan kita. 2 orang. Kita pergi berjalan di Jepun katakan. Pergi di Jepun ni nak pinjam duit tak boleh, duit habis. Tengah duk berjalan ralit, beli tu beli ni. Lepas tu tengok duit nak habis dah. Jadi nak buat macam mana? Kita tanya kawan kita. Ada duit lah. Aku nak ambil duit, nak ambil tak tahu kat mana ni. Bank pun tak ada. Ni nak pergi nak cakap orang Jepun pun tak boleh. Lepas tu kawan kita tu kata tak apa, aku ada duit lebih sikit. Nak pinjam tak? Maka kita pun kata kat dia, boleh, aku nak pinjam duit hang sikit. Abang nak berjalan apa semua ni.
Jadi tak ada orang lain lah, ada dua orang lah. Ada dia tu dengan kawan dia saja. Ada kita dengan kawan kita. Jadi maka kita pun ambil lah duit hak yang dia ni, dia kira tadi ni. Kita pun tak tulis apa lah. Tapi kawan tu dia syaratkan, dia kata kalau ikut Islam, hang kena bagi satu benda cagar. Bagi kat aku pegang satu benda, sementara hang nak bayar balik hutang aku ni. Maka kita pun ambil kita punya apa-apa yang kita ada yang bernilai, kita bagi kat dia cagar dulu. Katakan kita ada jam Rolex, kita pakai jam Rolex, mahal jam tu. Kita pinjam kat dia 2,000. Aku pinjam kat hang 2,000. Tu kawan kita tu kata hang buat main jam Rolex hang ni. Rolex pula. Jam Rolex mai aku pegang. Bagi kat dia, dia pegang, dia bagi 2,000 kat kita. Lagi mana kita tak bayar 2,000 kat dia, lagi tu dia nak pegang jam Rolex kita tu. Tu maksud rihan di sini, rihan. Rihanum maqbudah. Maksudnya cagar benda. Macam kita duk buat lah dekat Malaysia ni, ada setengah tu kita ada simpan mah. Kita simpan mah banyak kan. Simpan mah banyak, kita nak pinjam duit. Betul tak? Kita nak pakai duit. Jadi kita ambil mah kita tu, kita pergi letak dekat Ar-Rahnu. Ar-Rahnu boleh. Letak kat kedai pajak gadai boleh. Tapi pastikan akad dia tu akad yang ikut syariah lah. Jangan nak main balon dah. Pergi kat apek apa-apa. Pergi kat apek. Mau letak ini mah 2 kilo. Kan? Mah 2 kilo. Kan? Apek kata boleh. Bagi tu 1 luta. 1 juta cukup lah. Itu kita pun ambil lah 1 juta. Lepas tu bila mai balik nak ambil mah, apek kata itu 1 juta sudah jadi 30 juta. Mampu nak bayar 30 juta balik. Jadi kita ikut hak yang ni lah, hak Islamik lah. Ar-Rahnu pergi kat Ar-Rahnu boleh. Okey, fa in amina ba'dukum ba'da, sekiranya kamu saling mempercayai, Allah Ta'ala kata. Hak bagi hutang dengan orang hak ambil hutang ni, dia pun saling mempercayai. Kawan baik sungguh lah. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, maka orang yang berhutang tadi ni, dia kena bayar lah. Sebab ada kepercayaan. Kepercayaan tu kuat di antara dua-dua ni. Maka bayar. Wal yattaqillah rabbah, dia bertakwalah kepada Allah. Jadi ayat ni hak bawah ni, dia memadamkan hukum hak yang ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni hukum dia kata wajib. Wajib bila nak berhutang wajib tulis. Mesti tulis, mesti ada saksi. 2 orang saksi daripada perempuan. Kemudian saksi seorang daripada lelaki dan sebagainya. Kemudian wajib tulis. Kalau tak tulis, hukum dia haram dan berdosa. Tu ayat sebelum ni, ayat panjang. Bila mai ayat ni, Allah Ta'ala padam balik. Allah tak tukar hukum. Yang mana sekiranya ada kepercayaan, saling percaya mempercayai, maka hukum menulis tu tak wajib dah. Jadi sunat pula. Jadi hukum menulis hutang tu, kalau kepada orang yang percaya, kita percaya kat dia, dia pun percaya kat kita, yang kita pun yakin dia akan bayar dan sebagainya, hukum dia jadi sunat. Kita yakin, kita tak lupa. Jadi itu kaedah dia dalam usul fiqh. Kaedah dia apabila perintah fi'il amar, fi'il amar. Kalau ayat yang kemarin ni fi'il amar. Allah Ta'ala suruh kata apa? Allah Ta'ala kata wastashhidu. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum. 2 orang saksi daripada lelaki. Jadi wastashhidu tu fi'il amar. Dia suruh. Dan bersaksilah. Perintah. Tapi dekat sini dia mai fi'il amar dengan syarat fal yu'addil ladzi. Fal yu'addil ladzi dengan syarat. Fa tu huruf syarat, orang panggil dalam syarat. Jadi bila fi'il amar digabungkan dengan huruf syarat, maka yang tu bukan wajib dah. Perintah tu tak jadi wajib, perintah tu jadi sunat. Tu adalah ilmu usul fiqh. Okey. Sebab apa? Sebab ilmu usul fiqh ni dia nak menceritakan tentang bahasa Arab tu. Dia punya dalalah ataupun makna yang disampaikan oleh
susunan-susunan ayat di dalam bahasa Arab. Wala taktumus syahadah. Dan jangan sembunyikan persaksian. Kalau dah ada penyaksian sebelum tu, katakan kita dah lantik saksi, kemudian hak saksi tu dia pergi sembunyi. Dia kata apa? Tak ada mana ada dia berhutang apa. Cik kan. Kawan ni hak berhutang, dia kata saksi. Kalau hang kata aku tak nak berhutang dengan dia ni, aku bagi kat hang 50% daripada hak yang hutang aku tu. Kita tak payah bayar dia, tapi hang kata aku tak pernah berhutang dia. Kan, contoh dia buat itu. Maka dia ni pun dapatlah 50% saksi ni. Lepas tu bila pergi kat mahkamah, kawan ni kata dia ni tak bayar hutang dia sebagainya. Dia kata apa? Dia kata mana ada. Dia ni tak nak hutang, dia tipu lah. Dia tipu, dia kata dia bagi hutang tapi sebenarnya dia tak bagi hutang pun. Jadi orang yang menyembunyikan persaksian ni, apa yang akan terjadi kat dia? Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Sesiapa yang menyembunyikan persaksian itu, maka sungguhnya dia adalah berdosa pada hatinya. Athimun qalbuh maksudnya hati dia ni jahat. Wallahu bima ta'malun alim. Allah Ta'ala tahu. Hamba duk sembunyi-sembunyi apa semua, Allah Ta'ala tahu. Di akhirat nanti kena. Jadi habis cerita pasal hutang. Sambung ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah Ta'ala itu semua yang berada di langit dan di bumi. Semua yang berada di langit dan di bumi ni semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang cipta, dialah yang menggerakkan, dialah yang mentadbir, dialah yang bagi rezeki, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang membangkitkan semula, dialah yang menghitung amal kita. Semua benda hak di atas muka bumi ni semua milik Allah. Lam tu lillah, di situ lillah tu lam, orang panggil lam tamlik. Lam menceritakan bahawasanya memiliki, bagi Allah. Allah Ta'ala milik. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Wa in tubdu, dan sekiranya kamu menzahirkan apa yang ada di dalam hati kamu, apa yang ada di dalam diri kamu, au tukhfuh, ataupun kamu menyembunyikan dia, yuhasibukum bihillah, maka Allah Ta'ala akan kira. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha, maka Allah Ta'ala akan mengazab, mengampunkan. Fayaghfir, dia akan mengampunkan sesiapa sahaja yang dia mau. Wa yu'azzibu man yasha, dan mengazab sesiapa sahaja yang dia mau. Ni nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tu dia mempunyai kuasa mutlak. Kalau orang baik dia nak seksa, dia seksa. Kalau orang jahat dia nak bagi masuk syurga, boleh. Tak ada masalah. Benda tu harus pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi melalui janji Allah Ta'ala takkan buat macam tu. Melalui janji dia, yang kita panggil al-wa'du wal-wa'id. Melalui janji dia takkan buat macam tu. Tapi Allah Ta'ala mampu tak nak buat begitu? Mampu. Perumpamaan dia mudah macam ni. Bos, kan? Bos kita kerja, kita duk kerja bos kita. Bos kita tu dia ada kuasa dia nak pecat kita. Kita tak buat salah apa pun, kan? Kita duk kerja elok saja. Lepas tu dia pecat kita. Ada kuasa. Ada. Kuasa tu ada pada dia. Dia buatlah apa? Dia buat satu surat. Dia kata kita mempunyai kos lebihan, bahawa kita kena melepaskan beberapa pekerja kita. Dia pecat kita. Kita bukan buat salah apa, kita kerja bagus semua. Kan? Dia ada kuasa. Tapi dia tak buat. Nampak tak? Dia tak buat. Maksudnya apa di situ? Maksudnya kekuasaan mutlak tu ada pada dia. Benda hak dia mampu buat, tapi dia tak buat. Sebab apa? Sebab benda tu kekuasaan mutlak ada pada dia, tapi dia ada agreement dia. Dia ada perjanjian dia. Dia ada belas kasihan dia. Dia ada ihsan. Jadi dia tak buat lah tu. Dia tak pecat kita. Sama lah Allah SWT. Ni perumpamaan mudah lah. Walillahil masalul a'la. Allah Ta'ala tu lagi hebat lah. Jadi Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa saja. Dia boleh nak ambil kita ni tauk masuk dalam neraka semua kali, ataupun nak ambil tauk masuk dalam syurga semua kali. Tak payah kira amalan pun, tak payah kira. Boleh buat. Tapi dia ada keadilan dia.
dia ada janji dia yang disebut di dalam Al-Quran, maka dia akan ikut dengan maka Allah Ta'ala akan ikut apa yang dia telah janjikan kepada kita. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Semua dia boleh buat. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan rasul-rasul itu mereka beriman kepada Tuhan mereka beserta orang-orang yang beriman. Kan? Semua orang yang beriman dan rasul-rasul, mereka semua beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul ni. Kan? Jadi apa yang diturunkan kepada rasul banyak, wahyu Al-Quran ni, agama, syariat. Kita boleh kata ada 3 lah, kita bahagikan kepada pembahagian asas dia ada 3. Yang pertama kita panggil akidah. Akidah ni berkaitan dengan kepercayaan kita terhadap sifat-sifat Allah, zat dia, perbuatan-perbuatan dia. Kemudian perkara-perkara tentang kenabian, mukjizat, berapa orang nabi, apa mereka punya keadaan mereka, maksum ataupun tidak. Kemudian benda-benda ghaib, hari akhirat, malaikat, jin dan sebagainya. Tu akidah, tu berkaitan akidah. Kemudian ada syariah. Syariah ni hukum hakam, daripada ibadat dia. Kemudian muamalat, jual beli. Kemudian munakahat, hukum nikah kahwin. Kemudian last sekali tu jinayat, hukum jenayah-jenayah. Kita kena beriman. Semua tu ada 4 pembahagian dalam syariah. Kemudian terakhir sekali bab akhlak, tasawuf, akhlak, yang Nabi ajak akhlak dan perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku di dalam tradisi tasawuf ni. Semua tu kita kena beriman. Perkara-perkara luar biasa yang berlaku dalam tradisi tasawuf ni kita panggil karamah. Karamah, yang kita panggil ma'unah. Tu semua tu benda yang berlaku, memang berlaku, ditulis oleh ulama, dan masih berlaku sampai sekarang, dan pengalaman orang yang pelbagai lah. Jadi tiga-tiga benda ni kita kena beriman bersama dengan rasul-rasul, sebab mereka dah beriman dengan benda tu dan mereka bawa benda tu, kita kena beriman juga. Sekali lah, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka tu semua beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab dan rasul-rasul. Itulah yang itu adalah asas kepada keimanan. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kami tidak membahagi-bahagikan di antara rasul-rasul tu. Bukannya Sat kata tak apa, kami nak beriman dengan Nabi Musa tapi kami tak mau beriman dengan Nabi Daud. Ataupun kita kata kami nak beriman dengan Nabi Muhammad tapi kami tak mau beriman dengan semua nabi yang ada. Kami nak beriman dengan Nabi Muhammad tak boleh ke? Ataupun kami nak beriman dengan Nabi Shu'aib hak yang nabi-nabi lain ni kami tak mau terima. Tak boleh ke? Jadi kena beriman dengan semua rasul-rasul tu sebab depa bawa benda yang sama. Cuma syariat saja berbeza. Bentuk semayang, bentuk ibadat tu lain, tapi dia punya inti dia sama, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan orang-orang yang beriman tadi dia kata qalu sami'na wa ata'na, kami dengar daripada rasul-rasul tu cerita, wa ata'na, dan kami taat kepada rasul. Ghufranak, wahai Tuhan, ampunkanlah dosa kami. Ghufranak. Ghufranak ni kita baca waktu kita keluar tandas juga. Keluar belayak kata ghufranak. Rabbana wa ilaikal masir. Wahai Tuhan, kepada Engkau lah kami balik. Kami akan balik ke Engkau lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan membebankan satu jiwa lebih daripada apa yang dia mampu. Sebab apa ayat ni main ni? Sebab apa Allah Ta'ala kata dia tidak membebankan ni? Sebab kita baca tadi dekat ayat atas tadi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Sekiranya kamu menzahirkan apa yang ada dalam hati kamu daripada benda-benda yang berdosa, ataupun kamu simpan dalam hati benda dosa tu, kita simpan dalam hati, kita tak buat, tahan dalam hati nak buat tapi tak buat, yuhasibukum bihillah, Allah Ta'ala akan kira juga. Kan susah. Benda tu dia duk main, betul tak? Kita manusia mesti ada keinginan untuk nak buat dosa, betul tak?
Mesti ada rasa mau nak buat dosa. Betul. Sebab nafsu kita nak kan. Tapi kita tahan, kita tak buat. Kita lari ya, kita tak mau buat. Tak mau buat. Tu pun Allah Taala kira juga. Macam mana ni? Maka sahabat-sahabat depa risau, depa kata, "Wahai Rasulullah, apa maksud ayat atas ni?" Betul ke yang kami duk simpan hati ni pun Allah Taala nak kira juga ni. Macam mana ni? Jadi Allah Taala turunkan ayat sambungan dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah Taala itu tidak akan membebankan manusia kepada benda yang dia tak mampu. Boleh tak manusia nak elak daripada tak mau, nak buang nak buang dalam hati dia tu perasaan mau kepada dosa? Boleh tak? Boleh. Kita manusia biasa ni, dia ada rasa mau kepada benda-benda hak berdosa. Ada rasa nak buat benda-benda haram. Ada, rasa tu mesti ada. Tetapi kita paksa diri kita elok lah. Ada rasa nak makan pagi ni. Tengok durian, sedap durian. Ada rasa nak makan. Tapi tak makan, betul tak? Tengok durian tu tak makan, walaupun rasa sedap durian. Kenapa? Sebab kita tahan diri kita tu. Tapi mau nak makan tu mau. Ada. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah kata apa? Baginya pahala apa yang dia lakukan. Kalau dia buat benda tu sesuatu benda yang baik, maka dia akan terus dapat pahala. Wa 'alaiha maktasabat. Dan kalau dia buat benda hak jahat, baru dia akan dapat dosa. Nampak tak? Bila buat baru dapat. Jadi ayat ni dia bagi tahu terang balik ayat atas tu. Sebenarnya kalau buat tu barulah Allah Taala kira. Kalau tak buat lagi, duk simpanlah hati saja. Tak ada kira. Dia berbeza antara amal yang baik dengan amal jahat. Kalau amal baik, kita niat saja nak buat benda tu, adalah hati tu ada keinginan untuk buat benda baik tu, Allah Taala kira satu pahala. Dalam hadis lah. Kemudian kalau kita pergi buat benda tu, buat benda baik, maka dia dapat gandaan 10 kali ganda. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Siapa yang buat benda baik, maka baginya 10 kali ganda ganjaran tersebut. Kemudian hak yang benda jahat pula, kalau kita dalam hati kita mau, kita syok nak buat benda jahat, rasa macam nak buat, rasa macam nak makan durian pagi ni kan. Dalam hati kita tu ada mau, tapi kita kata puasa tak boleh. Tak kira lagi dosa. Dosa tu tak kira lagi. Tapi kita tengok tak tahan, makan durian, makan pagi ni. Bila makan baru kira dosa. Kira dosa jadi berapa? Baru satu. Man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang buat kejahatan, maka dibagi sebanyak mana hak jahat dia buat tu. Kalau dia buat satu jahat, dapat satu. Buat dua jahat, dapat dua. Bukan dapat 10. Nampak? Tu rahmat Allah SWT kepada manusia ni lah. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu suruh orang jadi baik. Tu sebenarnya. Nak bagi kita ni jadi baik. Sebab itulah sediakan ganjaran yang besar-besar untuk kebaikan. Nak suruh kita jadi baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Dan kalau kita tak mampu, kadang-kadang kita ni misalnya manusia, walaupun dia cuba nak elak dosa apa semua, kan, tapi buat juga, jadi nak buat macam mana? Doa ni, baca doa ni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan seksa kami, jangan azab kami sekiranya sekiranya kami lupa. Kadang-kadang buat benda yang salah itu dalam keadaan terlupa. Au akhtana, ataupun tersalah, bukan sengaja. Tak sengaja, tidur, lupa, pengsan, hilang akal. Ni semua adalah keadaan-keadaan yang tidak sengaja. Dalam keadaan-keadaan tu kita mungkin akan terbuat benda yang berdosa, tersilap, dan sebagainya. Tu semua tu tidak dikira. Rufi'a an ummati
al-khata' wan nisyan. Nabi kata dalam satu hadis, telah diangkat dosa daripada umat aku, dosa tersilap, dosa tersilap ataupun dosa terlupa. Rabbana wala tahmil alaina, wahai Tuhan kami, jangan buh atas kepala kami, wala tahmil alaina isran, jangan bubuh beban di atas kami, kama hamaltahu ala allazina min qablina, macam beban-beban yang telah engkau bagi kepada orang-orang yang sebelum kami. Bila kami tersilap buat dosa, wahai Tuhan, jangan bebankan kami macam engkau bebankan orang sebelum kami, macam Bani Israel. Bila mereka silap, mereka buat dosa, mereka buat apa? Bila mereka sembah lembu, sembah lembu dan syirik kepada Allah SWT, maka hukuman mereka adalah untuk bertaubat tu, mereka kena bunuh diri sendiri. Bunuh diri baru Allah Ta'ala terima taubat mereka. Kemudian mereka minta nak tengok Allah Ta'ala secara terang-terangan. Mereka nak Allah Ta'ala tunjuk diri dia, minta kepada Nabi Musa. Kemudian mereka kena sambak kilat. Semua pakai kena sambak kilat, pakai kena tukar habis. Sebahagiannya kena tukar, jadi kera dengan babi. Sebahagian jadi kera, sebahagian lagi jadi babi. Sebab apa? Sebab mereka minta kepada Allah SWT benda yang tak sepatutnya mereka minta. Jadi Allah Ta'ala hinakan mereka sampai setara tu lah. Ni beberapa kumpulan daripada Bani Israel. Jadi kita minta kepada Allah SWT, jangan bebankan kita, jangan letak beban yang serupa macam yang mereka kena. Nak bertaubat sampai kena bunuh diri dan sebagainya. Lepas tu kita minta lagi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wahai Tuhan, jangan bebankan kepada kami benda yang kami tak mampu. Minta kepada Allah SWT macam ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ketidakmampuan ni, dia boleh membawa kita kepada syirik kepada Allah SWT, bawa kita kepada dosa. Dalam satu hadis Nabi kata kefakiran tu boleh membawa kepada kekufuran. Al-faqru yuaddi ilal kufr. Kefakiran boleh bawa kepada kekufuran. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya lindung kita daripada benda-benda yang boleh bawa kita kepada kekufuran. Susahlah bila orang fakir, dia diuji dengan kefakiran, miskin. Jadi nak cari duit ni dia sanggup buat apa saja. Nak makan, dia nak bagi anak nak makan, dia sanggup buat apa saja. Kadang-kadang orang mempergunakan dia dan sebagainya. Tujuannya nak bagi duit kat dia. Jadi kita tengok orang yang fakir-fakir, kita kena tolong. Kita kena tolong, sampaikan zakat, sampaikan apa-apa, dan bagi nasihat, supaya dia sentiasa berpegang kepada nilai-nilai, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai Islam. Lepas tu, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wahai Tuhan, ampunkan kami, waghfir lana, hapuskan dosa kami, warhamna, dan rahmat kepada kami. Tak ada apa kita manusia kan. Manusia ni dia, kita buat usaha setara mana pun, kalau Allah Ta'ala kata tak ada, tak ada. Kalau kita nak tolak sesuatu benda tu, tak mau benda tu, kita usaha. Allah Ta'ala kata ada. Jadi kita tak boleh nak buat apa nak. Kita sebenarnya hakikat yang bergantung pada Tuhan. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Yang terjadi kat kita ni semua ni bukannya atas daya usaha kita. Daya usaha semua tu sebenarnya adalah ciptaan daripada Allah SWT. Allah Ta'ala juga yang takdir kita ke arah macam tu. Anta maulana, sungguhnya engkau lah pelindung kami. Maulana, fansurna, tolong kami, alal qaumil kafirin, dan bantulah kami ke atas kaum-kaum yang kafir. Kaum-kaum yang kafir ni banyaklah, syaitan pun kafir, musuh-musuh Islam pun kafir. Jadi kita minta kepada Allah SWT supaya bantu kita mengelak daripada terpengaruh dengan orang-orang yang kafir ni. Jadi intipati doa ni ada, kita boleh kata ada 5 lah perkara asas. 5 perkara asas yang kita minta. Pertama, kita minta kepada Allah SWT jangan azab kita terhadap benda yang kita lupa ataupun benda yang kita tersilap.
Lepas tu kita minta, wahai Tuhan, jangan bebankan kita sesuatu benda hak yang kau bebankan dengan orang-orang terdahulu. Kemudian kita minta, ya Allah, jangan bebankan satu benda orang dulu-dulu tak ada, tak kena. Tapi kalau kau letak beban tu kat kami, kami tak akan mampu nak jaga beban tu. 3. Kemudian Tuhan, ampun kami, ampun kami dan rahmati kami. 4. Ampun dan rahmati kami. Kemudian, wahai Tuhan, tolong kami supaya kami tidak terpengaruh dan tidak tunduk kepada kaum-kaum yang kafir. Ada 5 benda. 5 benda yang kita doa di situ. Kita boleh amal lah doa ni. Mula daripada Rabbana la tu'akhizna tu. Rabbana la tu'akhizna. Boleh amal doa ni. Dan 2 ayat ni, 2 ayat terakhir, ayat 285 dengan 286 ni, ada satu hadis, Nabi kata, man qara'a al-ayatain al-akhiratain min suratil Baqarah fi lailatin kafata. Sesiapa yang baca 2 ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah. Inilah ayat ni. Bermula daripada ayat amanar rasulu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Pada waktu malam. Dia baca pada waktu malam. Tak kira lah pada bila-bila malam. Pada waktu malam saja dia baca. Kafata, cukuplah bagi dia. Jadi kafata, cukup bagi dia ni, apa maksud dia? Ulama hurai lah. Yang pertama sekali, cukup untuk menjadi pelindung dia pada malam tersebut daripada gangguan-gangguan dan kesakitan-kesakitan yang datang daripada gangguan-gangguan makhluk ataupun makhluk halus ataupun makhluk-makhluk yang memberi penyakit dan sebagainya. Jadi kita baca doa ni, baca 2 ayat ni, Allah Ta'ala akan lindung kita. InsyaAllah. Ni janji daripada ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ataupun kafata ni, ulama' lain hurai lagi, antara makna dia adalah cukuplah dia untuk memperingati diri dia tentang asas-asas Islam tu. Tiap-tiap malam kalau dia baca, maka dia memperingatkan diri dia, oh, aku hidup ni atas asas-asas ni. Atas asas apa? Atas asas rukun iman. Hak mula tu amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah tu, sampai habis tu semua tu asas-asas rukun iman. Jadi mengingatkan dia tentang asas-asas rukun iman. Yang kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mengingatkan dia tentang kelemahan diri dia, tasawuf, akhlak dia dengan Tuhan, mengingatkan dia tentang di mana dia berada dengan Tuhan, dekat mana nilai dia dengan Tuhan. Jadi cukuplah untuk dia memperingati diri dia tiap-tiap hari dengan 2 ayat ni. Jadi itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW tentang 2 ayat yang terakhir ni. Jadi boleh amalkan. Para sahabat pun semuanya apabila dengar ayat ni, mereka semua menangis. Ada satu riwayat ni, ada seorang sahabat dia pergi jumpa Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah Ibni Umar, pergi jumpa. Kemudian dia baca ayat ni, tiba-tiba Ibnu Umar menangis. Menangis. Lepas tu dah menangis, buat macam dah. Dia nak tanya aja pasal ayat ni. Lalu Ibnu Umar menangis, jadi tak boleh buat apa. Dia pergi kat orang lain pula. Dia pergi kat orang lain. Dia pergi jumpa Ibnu Abbas pula, Abdullah Ibni Abbas. Jumpa Abdullah Ibni Abbas. Dia kata, aku baca satu ayat kat ni Abdullah Ibni Umar ni. Lepas tu dia menangis. Jadi Ibnu Abbas tanyalah, ayat apa? Mai baca aku tengok. Lepas tu Ibnu Abbas baca, apa nama hak kawan ni bacalah kat Ibnu Abbas. Baca. Ibnu Abbas pun menangis juga. Lepas tu Ibnu Abbas kata apa? Tak ada seorang sahabat pun yang mana kalau hang baca ayat ni kat depa tak menangis. Semua akan menangis. Jadi itu sejarah ayat ni, 2 ayat ni. Jadi kita boleh amal, tiap-tiap malam kita amalkan ayat ni, ataupun kita sembahyang isyak tu kita baca terus. Itu sedikit sebanyak tentang akhir suratul Baqarah. Dan lepas ni insya-Allah kita akan masuk suratul Ali Imran. Jadi harap-harap apa yang kita kongsikan selama ni sampai lah ni daripada suratul Baqarah ni, moga kita dapat manfaat dan ilmu baru. Kita dapat manfaat dan ilmu baru yang kita boleh amalkan dan kita boleh sampaikan kepada orang lain juga.
Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu